Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya dah lama tak live di Facebook. Saya rasa lama sangat ah. Biasanya saya akan live dekat dalam kereta. Saya akan share dekat dalam kereta apa yang saya nak share biasanya. So hari ni saya bukan hari ni lah, last 3 days rasanya. Saya teringin nak share something dekat kawan-kawan semua berkenaan dengan be present ataupun positif dalam kehidupan. Maksudnya sekarang ni saya tahu masa waktu Assalamualaikum bro. Ada mana? Ada di kawasan yang tersembunyi di Semenanjung. So apa khabar long? So hari ni nak share berkenaan dengan pasal orang berniaga lah. So kita orang berniaga ataupun usahawan dia terkesan masa PKP hari tu. Kemudian kita masuk ke fasa PKPB, dan ramai kawan-kawan saya yang berniaga ataupun yang usahawan mengalami banyak cabaran ataupun ujian dalam kehidupan dalam perniagaan, khususnya waktu PKP, masa start coronavirus tu. Dan ada yang buat bisnes tech kemudian tutup, fokus untuk jual buah. Ada kat sebahagian kawan-kawan saya yang terpaksa retrench ataupun rasa banyak buang pekerja. Kemudian dia buat 3-4 pekerjaan sendiri. Dia punya bisnes start on, tapi dia sendiri buat 3-4 bisnes untuk menampung dia punya overhead, untuk menampung dia punya expenses kehidupan dia peribadi dan juga perniagaan. Dan ada juga yang terus close, tutup semua bisnes dan bekerja gig industri lah, which is dia buat food panda, dia buat delivery macam-macam lah. Itu bagi saya adalah satu cabaran yang entrepreneur akan hadapi, dan saya percaya entrepreneur dia kreatif dan dia berani untuk buat satu benda yang orang lain tak berani nak buat. Sebab tu ramai orang cakap orang yang terjun ke dalam bidang keusahawanan ni adalah orang-orang yang hati kering ataupun hati yang berani untuk menghadapi apa saja yang datang kepada dalam kehidupan dia. Dia akan tetap fokus dan dia akan buat apa saja yang dia boleh buat untuk terus survive. Okay. Sebab tu masa waktu PKP tu orang cakap itu adalah fasa survival phase untuk seseorang tu nak tahu adakah bisnes dia tu adakah bisnes tu boleh pergi jauh ataupun tak boleh pergi jauh, adalah waktu masa fasa surviving tersebut. Alhamdulillah masa waktu fasa surviving tu saya buat juga 2-3 kerja, tapi alhamdulillah Allah tunjukkan satu bisnes yang boleh hit hard, dan dengan duit tu kita orang boleh survive. Saya boleh bayar gaji full pada staff-staff saya, pada tim saya. Saya boleh bayar overhead syarikat saya, dan saya boleh bayar juga expenses kehidupan saya. Sebab dengan hit hard itulah. So hari ni saya nak share dengan korang semua berkenaan dengan 5 perkara ataupun 4 perkara yang korang kena buat ataupun wajib buat bila berlaku ataupun berlaku macam sebelum ni lah. Yang pertama adalah jangan panik lah. Ramai orang panik. Mungkin saya boleh buat pasang apa ni. Sekejap Sekejap. Zaza. Okay. Terang tak? Tapi sebenarnya pun dah terang dah sebenarnya ni. Okay. Alright. Yang pertama adalah jangan panik. Sebab ramai kawan-kawan saya yang usahawan, masa berlaku fasa PKP tu diorang terlalu panik. Dia too panik. Morning coach. Selamat pagi Coach Rozaidi. Betul tak? Tajuk hari ni adalah 4 ataupun 5 perkara penting kita lakukan semasa menghadapi ujian dalam kehidupan sebagai entrepreneur lah, which is
experience which is experience yang berlaku masa PKP hari tu. Alright. So yang pertama adalah jangan panik. Okay, bila ramai kawan-kawan saya dia panik, terlalu panik, too panik. Kita bukan kata kita tak boleh panik, macam janganlah korang ambil sambil lewa, tapi jangan terlalu panik, macam kelang kabut, tak macam hidup ni itulah the end of the day. Tak boleh. Sebab bagi saya adalah masa first berlaku tu saya tak panik. Saya buat meeting dengan tim saya. Saya buat online meeting Zoom dengan tim saya. Saya explain dekat mereka apakah keadaan sekarang yang berlaku dalam syarikat. Apakah yang akan berlaku 1 bulan atau 2 bulan akan datang pada syarikat dan juga pada perniagaan kita orang. Sebab apa? Sebab bisnes kita orang adalah catering, ataupun kita orang bukan catering, masalah kita usahawan yang nak berniaga, which is kita diorang punya design, kita diorang punya packaging, kita diorang punya marketing. So bila berlaku PKP ni tak ada usahawan tak wujud, ataupun usahawan ni dia stop order design dengan kita orang, dia stop order packaging dengan kita orang, dia stop buat marketing dengan kita orang. Lepas tu banyak benda. Usahawan panik dan kita adalah pembekal pada usahawan. So kita juga terjejas. Jadi saya jumpa tim saya, saya meeting dengan tim saya explain keadaan sebenar yang berlaku dalam syarikat dan apakah yang akan berlaku dalam industri kita orang. Dan saya beritahu mereka, kemungkinan saya tak boleh bayar gaji diorang full. Sebab itu diorang, kemungkinan saya tak mungkin boleh bayar gaji mereka full. Saya cakap mereka, kalau keadaan tak mengizinkan, saya mungkin tak dapat bayar gaji diorang full. Dan kat sini, masa korang as a owner, as a leader, explain pada team, dan kat sini juga korang boleh nampak true colours korang punya team. Adakah mereka akan terus marah-marah, kata tak boleh macam ni bos, atau mereka kata tak apa bos, kita sama-sama lalui benda ni. Tapi kalau ada tim korang yang cakap macam tu, bersyukur lah. Korang kena jaga mereka dan pastikan mereka adalah orang-orang yang akan sentiasa follow korang ataupun sama-sama grow bersama korang. Tapi in the real life, staff ataupun team dia bukan owner. Itu first korang kena tahu. Dia bukan owner. Kedua, dia orang ada komitmen. Ketiga, dia orang manusia ada selfishness. Manusia ni ada menjaga kepentingan diri masing-masing. Dia nak survive, dia nak security. Team ataupun staff anda bekerja dengan anda sebab dia nak security. Dia orang takut nak buat bisnes sendiri. Dia nak security, dia nak gaji setiap bulan. Itu benda penting yang korang kena faham. Tak kisahlah dia baik macam mana pun, korang kena faham dia orang bukan owner. Dia orang ada benda yang dia orang perlu tanggung, dia orang komitmen. Ketiga, dia orang ada sikap selfish tu, memang ada. Setiap manusia, saya pun ada selfish, semua orang ada sikap selfish tu. Keempat, mereka macam kata dia orang ada, dia orang ni kalau dia orang perlukan security. So as owner, korang kena faham, korang kena hadapi, itulah real. Tapi kalau team korang tak kisah ataupun tak kisahlah, maksudnya sama-sama nak survive dengan korang, itu adalah benda yang paling korang kena appreciate, korang kena jaga orang yang nak bersama korang tu. Okay, alhamdulillah masa saya explain tu, diorang tak panik juga. Diorang tahu bos diorang tak panik, so diorang pun tak panik juga. Dan diorang tak marah-marah lah. Diorang cakap kita try sehabis boleh untuk kita survive. It's the best thing dalam hidup saya bila saya punya team tak marah-marah dan saya tahu diorang boleh sama-sama survive dengan saya. Okay, saya hampir menangis time tu sebab lah bila saya explain kat team saya. Dan dia tahu bos dia walaupun garang, tapi saya tak garang, saya tegas. Tapi saya sayang tim saya lembut hati lah. So diorang terus survive dengan saya, alhamdulillah. Itulah, itu yang pertama, korang kena jangan panik. Okay, kedua saya kata korang masa jangan panik tu korang kena explain korang punya team. Yang kedua, korang kena terus plan out apakah benda
yang boleh korang survive atau korang buat selain pada bisnes yang korang sedang buat sekarang ni. Itu kena cepat. Ramai orang lambat sebab apa? Dia terlalu panik. Dia panik je. Minum air. Lepas orang panik tu, diorang terus hilang fikiran. Diorang tak tahu apa nak buat. Itu sebab kata jangan, boleh panik tapi jangan too panik. Yang kedua, korang kena sort out. Korang kena selesaikan, korang kena plan out. Apakah benda yang korang kena buat, apakah benda yang perlu korang buat, ataupun yang boleh datangkan duit dalam company selain pada bisnes utama yang korang sedang buat sekarang ni. So, saya punya plan time tu, saya betul-betul cepat, saya nampak isu ataupun satu masalah ataupun demand yang berlaku time tu. Okay. Waktu krisis, korang kena fikir apakah demand yang ada time tu. Time tu adalah demand yang paling kuat gila adalah PPE. Orang tengah short, orang tengah kekurangan PPE. Personal Protective Equipment, PPE, which is the coverall suit tu. Diorang tengah shortage lah, tengah kekurangan. Dan juga face mask dalam tu. Face mask 3-ply. Pada mulanya saya tak nak buat. Pun sebab saya dah lama tak contact supplier saya kat China. Tapi time tu saya dapat satu call malam tu daripada sahabat saya, kawan saya. Dia nak face mask. Tiba-tiba dia kata, tak apa Yus, apa harga yang kau bagi aku nak. Lepas tu ada seorang, terima kasih pada seorang ustaz, kalau Ustaz Rashid tengok saya punya video, Ustaz Rashid antara orang yang memberi saya keyakinan untuk saya uruskan face mask time tu. Saya cakap dengan Ustaz, saya takut Ustaz. Waktu kan saya takut barang tak sampai. Sebab bila benda tu shortage, lepas tu tiba-tiba ramai demand kat China. China kadang-kadang punya production tak dapat nak cater demand tersebut. Jadi benda tu mungkin akan berlaku lambat sampai ke sebagainya. Nak cakap tak apa Ustaz, saya try Ustaz. Saya cakap Ustaz, alhamdulillah, waktu tu juga saya all out gila-gila. Saya plan betul-betul apakah benda yang saya nak buat masuk duit, sebab banyak saya nak buat masuk duit time tu. Dan saya start sourcing saya punya barang dekat China, which is supply yang saya percaya lah, which is face mask time tu. Alhamdulillah saya dapat kereta, memang dapat supply banyak gila face mask time tu. Dan dari situ saja pun saya dah boleh cover overhead cost syarikat saya time tu untuk 2 ke 3 bulan. Kemudian saya tak sampai setakat tu je, saya nampak ada lagi shortage, which is PPE yang saya cakap tadi tu. Saya sourcing dulu dekat China. Ada tak sekilang-kilang yang boleh supply kat saya PPE yang berkualiti dengan harga yang rendah, sebab saya at the same time saya nak bantu frontliner, bukan kapitalis yang nak kau makan harga PPE tu. Dan memang time tu pun ada demand. Dan ada demand lah, macam ada demand dekat saya. Lepas tu nampak macam okey. Lepas tu benda tu ada demand dan saya supply. Alhamdulillah, memang bersyukur gila lah bila saya supply PPE tu. Kemudian ada orang order lagi NK95, orang order thermometer, orang order apron untuk hospital macam-macam. Alhamdulillah, itu adalah masa nak cakap ialah korang kena cepat bertindak. Untuk cepat bertindak ni, korang kena plan out. Plan out apakah benda yang korang boleh bawa masuk duit dalam company selain pada bisnes yang korang sedang buat sekarang ni. Yang kedua. Dan untuk buat plan out tu, kau kena plan out dengan action. Maksudnya kena bertindak cepat. As owner, as a leader, korang tak boleh tunggu tau. Korang tak, apa aku nak buat dah, korang tak boleh tunggu trend. Korang kena beat the trend. Korang kena orang yang buat settingkan trend tersebut. Korang kena bertindak, korang kena mulakan benda tersebut. Sebab kalau korang follow sahaja dan buat apa, dan korang not a good leader. Sebab korang kena tahu korang punya tanggung sangat besar, iaitu untuk bayar gaji tim korang, kena bayar overhead, kena bayar macam-macam semua. Clear? Okay. Pertama, jangan panik sangat. Kedua, korang kena plan out, sort cepat-cepat benda tu dan bertindak. Ketiga adalah korang kena tengok berita. Ini teguran yang saya dapat daripada Abang Wazaki selepas tu lah. Tapi sebelum tu pun
saya dapat teguran juga daripada kawan-kawan saya, iaitu kita sebagai owner kena tengok berita ataupun kena tengok kena tengok kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Abah kita. Government policy owner kena tahu A sampai Z. Government policy, saya ulang sekali, government policies owner mesti tahu from A sampai Z. Sebab apa? Dekat situlah kita boleh gunakan atau kita boleh dapatkan semua subsidize, bantuan, insentif government untuk pemulihan syarikat kita ataupun untuk bantu company kita terus survive, untuk bantu tim-tim kita terus survive. So sebagai owner, korang kena tahu polisi government. Yang last week, hari Jumaat, mungkin ada yang terlepas, which is government ada buat satu insentif rehiring insentif, which is government bagi subsidize wages pada ni mungkin ada yang tak tahu ni owner ni. For those yang owner, siapa-siapa yang rehiring ataupun korang hire balik orang-orang yang telah diberhentikan kerja masa PKP sebelum ni, korang dapat subsidize wages daripada government, insentif daripada government RM800 untuk bantu korang bayar gaji pada orang yang dah dibuang kerja untuk masuk bekerja balik dalam syarikat korang. Contoh, korang bayar gaji orang tu RM2,000, government subsidize RM800. So korang just tambah RM1,200 untuk gaji staff yang baru tu. So dia ada rehiring insentif. So to next adalah pasal subsidi wages. Kan sebelum ni 3 bulan, betul? Mungkin ada orang yang tak tahu, okay. Sebelum ni 3 bulan saja subsidi wages. For those yang ada staff bawah 75 orang, government bagi subsidi wages RM1,200 untuk satu orang. So untuk 3 bulan je time tu. So last week, hari Jumaat hari Khamis, Abah kata government tambah lagi 3 bulan untuk subsidi wages, which is kita ada 6 month subsidi wages untuk tim kita atau untuk staff kita. Nampak tak? So benda-benda ni kalau korang tak tahu, government policies, korang rugi sebab korang tak nampak. Korang tak tahu, korang tak nampak dia punya kelebihan-kelebihan yang government buat. Assalamualaikum Chan. Kayu. Hari tak dapat kayu Chan. Hari ni kita melepak dekat dalam kawasan hutan. Jadi nak berenang pula. Okay. So government policies, usahawan, owner mesti tahu A to Z. So kalau korang macam banyak sangat benda korang nak fikir, korang pastikan korang punya HR. Alhamdulillah HR saya sangat aktif, perkataan tu kan, sangat responsif dengan semua government policies. Dia memang dia baca satu-satu semua apa saya tak faham, saya akan tanya dia dan dia yang uruskan. Okay, macam subsidi wages tu korang kena pastikan tim korang atau staff korang ada EPF, kena ada SOCSO. Lepas tu ada lagi yang grant perkhidmatan kerajaan. Siapa yang buat? Kebanyakan usahawan-usahawan yang apply grant perkhidmatan kerajaan tu dapat lulus RM3,000. Nah, government akan bagi pada 16 Jun, tak salah saya. 16 Jun, 15 Jun. Itu antara insentif government yang as a owner ataupun as an entrepreneur, korang kena tahu A to Z. Alright, okay, clear. So pertama, kita ulang balik. Pertama, jangan panik, jangan terlalu panik. Kedua, Assalamualaikum kawan ni, apa khabar? Okay, pertama, jangan panik. Yang kedua, kena plan out, kena plan cepat-cepat. Betul kan, dah usaha 15 Jun, yes, betul. So usahawan yang apply mestinya dapat. Mostly kawan-kawan saya yang usahawan apply grant perkhidmatan kerajaan dapat lulus. So 15 Jun masuklah korang RM3,000 dalam korang punya account company. Mostly account company lah, kan, betul. Pertama, jangan panik. Kedua, kena cepat-cepat plan out, kena cepat-cepat bertindak. Apakah yang korang nak buat untuk company. Ketiga, kena tahu polisi government A to Z. Okay, wajib usahawan kena tahu polisi government. Tengok sahabat saya punya bisnes yang ratus-ratus ribu, juta-juta pun lepas. Muhammad Firdaus Idris ni, siapa-siapa yang nak nak company secretary ke, nak buka sdn berat ke apa ke, boleh contact kawan saya, kawan universiti saya, Muhammad Firdaus Idris ni. Dia chartered accountant, dia pun ada firma accountant, firma account. So siapa-siapa yang nak
buat ikhlas untuk kawan saya ni. Nak berat ke nak advance pasal account ke, boleh contact Muhammad Firdausi Idris ni. Dia ada firma account. Betul kan dosen? Ada firma perakawanan kan? Dia chartered accountant juga. Unimed saya ni, MMU. Okay. Keempat adalah korang kena keempat adalah korang kena jaga kewangan korang. Kan dah tahu ada banyak insentif kan, ada banyak ni, ada banyak tu. Lepas tu ada 6 bulan moratorium, tak bayar kereta, tak bayar rumah. So as a owner kena plan, kena rancang kewangan 12 bulan yang akan datang, 10 bulan yang akan datang, which is contoh korang dapat duit, macam insentif korang dapat kan. So duit-duit yang tu sepatutnya korang bayar, tapi korang tak perlu bayar. Korang gunakan duit tu untuk plan 12 bulan yang akan datang. What next? Apa yang akan berlaku 10 bulan atau 12 bulan yang akan datang. Jangan korang enjoy. Tapi kalau korang ada lebihan besar, tak adalah masalah. Bukannya enjoy maksudnya korang bagi baju raya ke sebagainya. Tapi untuk company korang mesti kena ada plan ke 10 ke 12 bulan untuk korang punya company. Jangan ramai usahawan ataupun entrepreneur dia kurang ambil atau kurang cakna tentang perancangan kewangan untuk syarikat mereka. Okay, macam ada orang cakap lah, duit syarikat duit aku. Tak boleh. Duit syarikat korang kena ambil gaji. Sebab waktu macam inilah korang kena terus plan what next, ataupun apakah plan kewangan yang korang kena buat untuk pastikan korang boleh berkembang dan terus survive. Okay, contoh macam duit-duit yang saya tak bayar moratorium lah apa semua tu, saya simpan. Atau bukan saya simpan, saya post dekat tempat lain untuk saya growkan lain. So which is korang boleh je buat macam-macam. Mungkin ada juga sebahagian masih Tuan Riz Fakirullah, saya selalu follow Tuan kadang retailing, peruncitan. Okay, korang kena tahu apakah next game, apakah benda yang boleh korang buat dengan duit yang korang tak sepatutnya bayar tapi tak bayar tu, untuk pastikan boleh terus 12 ke 10 bulan yang akan datang. Sebab kita tak tahu tau new normal ataupun perkara norma baru ni, apakah yang akan berlaku dalam syarikat kita, apakah yang berlaku dalam industri kita, apakah yang berlaku pada market kita. Sebab contoh kalau industri saya, industri bantu usahawan from A sampai Z, saya tak tahu saya kena tahu apakah trend ataupun industri usahawan ni akan berlaku next. Adakah mereka tak pakai packaging dah semua, ataupun adakah mereka akan terus stop print packaging, adakah macam ni dia punya style marketing pula. Semua tu saya kena tahu. So sebagai usahawan saya kena ada plan, plan kecemasan, which is saya kena simpan duit untuk pastikan within 10 ke 12 bulan ni, after new norm ni, saya boleh terus cater industri ni boleh terus survive. Sebab korang jangan ingat tau, bila dah settle semua, wah seronok kembali macam asal. Tak, dia akan kembali kepada normal, tapi normal yang baru. Itu semua orang cakap new norm. Jadi korang kena ada peti kecemasan lah untuk pastikan korang boleh terus bergerak. Anda terus boleh bergerak dan boleh terus berniaga. So ada 4, saya dah kongsi dengan anda semua apa yang saya buat, yang saya betul-betul buat. Pertama, saya tak panik. Kemudian saya sort sebenarnya, plan out betul-betul. Ketiga, saya kena tahu government policies. Keempat, saya kena ada peti kecemasan kewangan. Yang kelima, be happy bro. Okay. Ini adalah satu benda yang ramai orang terlupa. Korang struggling gila-gila. Korang try survive macam-macam semua, tapi korang tak ada cari kegembiraan dalam diri korang. As entrepreneur, selain pada anda nak jadi kaya sebagainya, sebenarnya anda mencari kegembiraan. Sebenarnya anda mencari happiness. Sebenarnya anda mencari keseronokan dalam hidup sebagai seorang entrepreneur. Apa guna kalau korang jadi entrepreneur, korang digelar sebagai usahawan, tapi korang tak gembira, korang stres, korang kecewa dalam hidup sebagainya, korang alamak nak pergi bercuti sekejap satu hari, korang rasa stress out, nak keluar duit sikit. Bro, bukan ambil duit gaji, bukan ambil duit company tau, tapi ambil duit gaji. So apa guna kalau korang jadi sebagai seorang usahawan, tapi korang tak boleh bagi masa berdiri sini untuk melihat, untuk mencari ketenangan, untuk mencari satu perspektif yang baru, untuk muhasabah diri, untuk bertenang dengan keluarga.
Bayangkan anak-anak anda semua dah terperap kat rumah berapa lama, isteri anda bersama, dan anda tak plan out apakah yang nak buat bila dah kena dapat pelepasan ni, apa, PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan perkawalan apa masih apa, itulah kan, PKPP. So find your happiness, friends, gang, guys, find your happiness. Jangan kedekut, jangan buat tak tahu je. Sebab benda ni bila anak-anak happy, bila isteri anda happy, InsyaAllah itu adalah satu kegembiraan yang anda cari. Sebab bila circle anda happy, tak stres, anda sendiri akan dapat new perspektif, anda sendiri akan dapat new idea, anda sendiri akan dapat new motivation untuk terus bergerak, untuk terus berkembang, untuk terus berjaya dalam apa yang anda lakukan. Tapi kalau as entrepreneur, korang stressful, bila orang cakap kenapa tak cuti, tak boleh, aku tengah sibuk kerja. Sebab bila bro? Take your time, ambil masa 3 ke 4 hari ataupun 2 hari saja, pergi bercuti, bertenang, cari new perspektif, new idea, new motivation, new spirit. Boleh, dan balik-balik ke dalam syarikat, balik-balik office, kerja gila-gila. Sebab selain untuk korang survive, korang perlu juga kegembiraan untuk terus hidup dengan lebih tenang, happy, dan terus sihat. Ramai jangan lupa kesihatan penting gila, iaitu kesihatan mental, kesihatan emosi, kesihatan diri. Jadi as an entrepreneur atau sebagai seorang usahawan, take your time, take a break kejap. Pergilah cuti mana pun, tak kisah pergi 10 km dari rumah ke whatever is, tapi tempat tu jangan tempat yang boleh menenangkan fikiran korang, tempat yang boleh korang relax. Macam saya tengah relax ni lah dulu. Terima kasih pada isteri saya lah, sebab dia merancang. So sebelum saya tamatkan saya punya live ni, Assalamualaikum coach, Bang Sahat, bagi kawan-kawan yang lain semua. So macam saya ulang balik, saya recap balik. Ketiga, kena tahu gambaran polisis. Keempat, kena ada kecemasan, kewangan. Kelima adalah find your happiness. Alright, so jumpa saya. Kalau ada kebaikan, ada ataupun ada manfaat video saya ni, tekan like, tekan share. InsyaAllah saya akan share lagi. Assalamualaikum tuan Saha, selamat pagi. Okay, so for those yang perlukan personal coach yang betul-betul bantu anda dalam perniagaan, boleh contact tuan Sahat, seorang coach yang berkualiti, yang power. Selain pada barabere, dia tak ada barabere, tapi is very good coach untuk for those yang nak betul-betul secara technical. Boleh contact tuan Sahat, boleh klik dia punya Facebook dia. Itu sahaja saya doakan anda semua terus sukses, gembira, happy, berjaya dalam apa saja anda lakukan. Dan yang paling penting, kita sentiasa mencari keredaan Allah. Itu paling penting as a Muslim. Whatever you do, whatever you ambil keputusan sebagainya, pastikan adakah benda tu mendapat keredaan Allah Ta'ala, dan benda tu disukai oleh Nabi. Okay, kalau sebagai usahawan, macam Nabi kata, kena amanah, adil, dan anda akan masuk ke dalam syurga. So sebagai usahawan, kena follow, kena pastikan whatever anda buat, pastikan ia mendapat keredaan Allah SWT lah. Itu sahaja saya. Assalamualaikum. Semangat bercuti semua untuk berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa share ataupun like jika video ni bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.